Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 686. Antara paparan utama. Perikatan Nasional perlu jelaskan hubungan Najib Israel, kata Faiz. Kera mengambang di Pejabat Pengungsi Bersatu. Pemimpin Perikatan Nasional mahu lari ke mana? Jangan jadikan modal insan hanya retorik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 28 Mei lalu, rakyat dikejutkan dengan laporan media Israel Kalkalis yang mendedahkan bahawa rejim Barisan Nasional di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Razak telah menjalankan transaksi komersial bernilai 1.5 juta US dollar, kira-kira 6 juta ringgit dengan syarikat Israel Senpai Technologies Limited. Merujuk dokumen yang difailkan di mahkamah, Kalkalis melaporkan bahawa Najib telah membeli perisian pengintipan spyware daripada Senpai untuk digunakan oleh Special Branch Polis Diraja Malaysia bagi mengintip aktivis dan ahli politik pembangkang pada April 2018. Tindakan ini jelas bertentangan dengan dasar Malaysia yang tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik dengan Israel yang sering menindas Palestin berdekad lamanya. Perbuatan ini juga bercanggah dengan kempen Boycott, Divestment and Sanctions BDS yang menentang sebarang transaksi komersial dengan mana-mana entiti berkaitan Israel. Ini bukan kali pertama nama Najib dikaitkan dengan Israel. 10 tahun lepas, pemerintahan Najib telah bekerjasama dengan firma perunding perhubungan Upco Worldwide yang terlibat dengan Jewish lobby ataupun agenda lobby Yahudi di Amerika Syarikat, kata ahli jawatankuasa amanah Muhammad Faiz Fazil. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatan Pasir itu juga membangkitkan perbuatan kerajaan Barisan Nasional yang telah membayar 24.2 juta US dollar, kira-kira 76.8 juta ringgit kepada Upco untuk kontrak perundingan perhubungan kerajaan dalam tempoh Jun 2009 hingga Julai 2010. Isu tersebut telah didedahkan di Parlimen oleh Datuk Seri Nazri Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu. Terdapat persamaan antara cawangan Upco di Malaysia ketika itu dan Mind Team Sdn Bhd yang dikatakan mencetuskan idea One Malaysia meniru konsep One Israel. Ketua kedua-dua firma berkenaan adalah Paul Stedland yang pernah dilantik menjadi penasihat media Najib, kata Faiz. Untuk rekod, pada tahun 2019, Paul Stedland telah didakwa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM atas kesalahan pengubahan wang haram tetapi telah melarikan diri. Faiz mendakwa selain skandal Upco, kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Najib terus dilihat lebih terbuka kepada Israel apabila pada awal tahun 2018, sebelum pilihan raya umum ke-14, buat kali pertama dibenarkan kemasukan diplomat Israel secara rasmi ke dalam Malaysia. Najib menafikan penglibatannya dalam pembelian spyware daripada Senpai. Beliau juga berkata kerajaan Barisan Nasional telah terbubar pada bulan April 2018, iaitu bulan yang sama perjanjian pembelian itu dilaporkan di meterai. Bagaimanapun, Faiz menegaskan urusan rasmi kerajaan diteruskan kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Najib selaku caretaker government, walaupun setelah Parlimen dibubarkan pada 7 April 2018. Oleh itu, Najib tidak boleh melepaskan tanggungjawab ke atas transaksi tersebut. Najib juga seolah-olah menyalahkan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Menteri Dalam Negeri ketika itu yang turut bertanggungjawab ke atas Special Branch. Pelik, selaku Perdana Menteri tidak tahu transaksi tersebut sedangkan ia adalah bagi manfaat Parti UMNO Barisan Nasional yang mana Najib adalah ketua ketika itu, ujar Faiz. Beliau menyeru kedua-dua pemimpin UMNO ini jujur dan berterus terang menjelaskan tentang transaksi komersial dilakukan kerajaan Barisan Nasional dengan firma Israel berkenaan. Mereka juga harus menerangkan mengapa transaksi tersebut dilakukan menerusi sebuah syarikat berdaftar di Cyprus. Kedua-dua pemimpin UMNO ini tidak harus mengaburi mata rakyat Malaysia dengan melepaskan tanggungjawab masing-masing.
Menurut Faiz, skandal ini adalah satu isu yang sangat membimbangkan. Terdapat dua kesalahan besar yang dilakukan kerajaan BN pimpinan Najib, iaitu hubungan dengan entiti Israel dan tindakan mengintip aktivis dan ahli politik pembangkang. Tindakan intipan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi yang dijamin Perlembagaan Persekutuan. Justru Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggotai UMNO termasuk Najib dan Zahid Hamidi hendaklah mengambil tanggungjawab menjelaskan dakwaan ini secara jujur dan telus kepada rakyat. Jom Channel setuju dengan saranan Faiz bahawa siasatan perlu dilakukan segera bagi mengenal pasti sama ada perisian pengintipan ini mendedahkan maklumat sulit negara kepada Israel yang boleh mengancam keselamatan dan kedaulatan negara. Inilah salah satu urus niaga buluh kasap Barisan Nasional. Hujung hilang pangkal lesap, yang rugi hanyalah rakyat jelata. Dalam kekecohan dakwaan bahawa Pakatan Harapan sudah mendapat sokongan majoriti di Dewan Rakyat, tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan berita gempar tawaran Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dikatakan bahawa PAS sanggup membentuk kerajaan baharu bersama Pakatan Harapan dengan syarat amanah dikeluarkan daripada gabungan tersebut. Maknanya PAS mahu bekerjasama dengan Bersatu di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir dengan Keadilan dan DAP. Sekaligus PAS akan meninggalkan Rumah Perikatan Nasional yang turut dikongsi bersama Bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Barisan Nasional, GPS dan beberapa parti kecil di Sabah. Kononnya PAS memiliki 18 ahli parlimen, sementara amanah hanya ada 11 sahaja. Berita itu disusuli dengan satu ciapan di Twitter oleh pemimpin sekutu PAS UMNO Tan Sri Anwar Musa. Drama baru, tetamu yang dijemput dan ditumpangkan akhirnya cuba nak halau tuan rumah. Secara tersirat, ciapan itu mengandungi dua maksud. Maksud pertama, PAS sebagai tetamu Rumah Perikatan Nasional mahu menghalau UMNO Barisan Nasional keluar dan menggantikannya dengan Keadilan, DAP dan Bersatu pimpinan Tun Dr. Mahathir. Tidak pasti sama ada gerakan ini melibatkan gerombolan yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali. Maksud kedua, Bersatu sebagai tetamu Pakatan Harapan mahu menghalau amanah dari gabungan yang diasaskan oleh parti itu bersama Keadilan dan DAP. Kedua-dua maksud yang tersirat itu membawa implikasi yang sama. Keras sedang mengambang untuk meninggalkan Perikatan Nasional lalu menebuk atap Pakatan Harapan serta menghalau tuan rumahnya amanah. Keras mengambang ialah istilah yang digunakan oleh Hadi Awang bagi melabel ahli politik yang melompat keluar parti. Apa yang sedang riuh berlaku ini bercanggah dengan kenyataan Mursyidul Am PAS, Datuk Hashim Jassin pada 29 Februari lalu. PAS sokong calon Perdana Menteri yang tidak melibatkan DAP. Itu syarat utama, tanpa mengira siapa pun yang menubuhkan kerajaan serta menolak DAP dan amanah kerana PAS tidak boleh bekerjasama dengan mereka. Jika amanah insaf dan lebih terbuka untuk diterima, hendaklah dengan syarat ditetapkan parti. Katanya pada sidang akhbar selepas ucap tama Himpunan Pemuda PAS Istiqamah di Kompleks PAS seperti dipetik Sinar Harian. Menurut Hashim, tindakan Pakatan Harapan yang menyokong Tun Dr. Mahathir semula jelas menggambarkan kepimpinan parti itu tiada pendirian tetap. Mereka tidak bergantung pada satu sandaran kukuh. Kita boleh bekerjasama dengan MCA, MIC kalau mereka mahu sertakan DAP. Kita boleh putus kerjasama bila-bila masa kalau bercanggah dengan persetujuan, katanya. Hashim juga menasihatkan agar parti politik menyingkirkan penghasut atau anak-anai dalam rumah yang mahu merosakkan rumah terlebih dahulu demi kestabilan politik negara. Kelakar. Dalam parti yang sama, seorang pemimpin menyokong kera mengambang yang memusnahkan kerajaan yang sah. Seorang lagi memberi nasihat supaya jangan jadi anak-anai penghasut yang terlebih dahulu harus dimusnahkan. Siapa sebenarnya yang tiada pendirian tetap? Perikatan Nasional tidak dapat dikawal oleh PAS akibat kerakusan Presiden MCA, Datuk Seri Wika Siong yang memberi wang dari perbendaharaan ikut suka hatinya sebanyak 58 juta ringgit kepada College Universiti Tunku Abdul Rahman. Lalu PAS kini mahu menjilat semula ludahnya untuk menerima DAP yang mempunyai 42 kerusi parlimen. Kerana apa mahu menerima DAP? Kerana selama ini pimpinan PAS tahu DAP bukan anti Melayu mahupun anti Islam atau anti Raja-Raja Melayu. Sekaligus semua dakwaan PAS terhadap DAP adalah auta semata-mata.
Semakin lama, semakin terselah betapa serabutnya gerombolan di dalam Perikatan Nasional ini. Nampaknya pemimpin utama Melayu Islam dalam gabungan Muafakat Nasional tidak sepakat dalam pendekatan untuk menstabilkan tiang-tiang rumah mereka. Seorang pemimpin Perikatan Nasional mengaku mahu Tun Dr. Mahathir Mohamad meninggalkan sekutu politiknya dalam Pakatan Harapan bagi memimpin Kerajaan Perpaduan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, UMNO menyokong usul Tun Dr. Mahathir untuk kekal sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan yang tidak melibatkan DAP, amanah dan ahli parlimen yang setia kepada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian bagi menjelaskan berhubung satu perjumpaan pada petang 23 Februari lalu bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad dan pemimpin-pemimpin parti politik. Katanya pada petang sebelum terjadinya langkah Sheraton itu telah ada titik persamaan persetujuan bagi memulakan perbincangan. Kini lain pula bunyinya kenyataan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang yang bersedia menerima DAP dan keadilan tetapi bukan amanah. Hakikatnya, kedua-dua pemimpin itu sedang bermimpi ngeri di siang hari. Perikatan Nasional ibarat rumah yang sudah siap tetapi pahat masih berbunyi. Maka, sukar bagi penghuninya untuk menikmati ketenangan, apatah lagi untuk tidur dengan lena. Situasi ini diakui sendiri oleh ahli politik veteran dari PAS, bekas Setiausaha Agungnya Datuk Mustafa Ali. Beliau mendakwa selepas lebih 2 bulan mengambil alih Putrajaya, Kerajaan Perikatan Nasional dilihat tidak begitu stabil dan kemampuannya bertahan sehingga pilihan raya umum akan datang menjadi tanda tanya. Beginilah kedudukan saya sebut secara umum, di mana proses-proses politik ini masih bergerak di Malaysia ini. Satu kedudukan yang memang tidak begitu stabil, katanya seperti dilaporkan Sinar Online. Justru kita tidak hairan apabila timbul satu lagi rakaman audio suaranya mirip Tan Sri Muhyiddin Yassin menyebut bahawa ahli parlimen UMNO akan dipujuk menyertai mereka menerusi tawaran mengetuai syarikat berkaitan kerajaan, GLC dan agensi-agensi kerajaan yang lain. Setelah mereka berjaya menjatuhkan kerajaan yang sah, maka pesta pengagihan ghanimah yang dijanjikan itu berjalan dengan rancak. Golongan teknokrat dan profesional yang mengetuai GLC dipecat dan diganti dengan ahli parlimen dan kroni-kroni mereka. Ahli Parlimen Bukit Gelugur Ramkarpal Singh berkata, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Peguam Negara wajar memulakan siasatan terhadap rakaman audio tersebut. Rakyat berhak untuk mengetahui apakah rakaman tersebut sahih dan jika demikian, adakah ahli Parlimen Perikatan Nasional terpikat untuk bergabung dengan Perikatan Nasional yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Pakatan Harapan yang dipilih secara demokratik. Dalam keadaan sedemikian, SPRM dan Peguam Negara harus bertindak segera tanpa rasa takut atau memilih dengan melancarkan siasatan apakah rakaman tersebut sahih, kata Ramkarpal dalam satu kenyataan. Kini setelah kebejatan terbongkar, maka merangkaklah masing-masing dari gerombolan tebuk atap itu mencari siapa yang boleh menjadi penyelamat mereka dengan memujuk parti dalam Pakatan Harapan untuk mengkhianati rakan mereka. Kenapa mereka melakukannya jika tidak demi menyelamatkan kedudukan sebagai menteri dan dalam GLC, agensi kerajaan, jawatan duta khas dan lain-lain? Setakat ini tidak nampak pengkhianatan mandat rakyat itu akan dilakukan oleh pemimpin parti dalam Pakatan Harapan. Majlis Pimpinan Pusat Keadilan dalam satu kenyataan pada 31 Mei 2020 berkata, parti itu akan terus mengukuhkan Pakatan Harapan terutama di dalam langkah-langkah berkait peralihan kuasa keadilan akan terus bersama Pakatan Harapan, kata Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, Pakatan Harapan mempunyai peluang cerah menduduki semula Putrajaya kerana sudah memiliki jumlah sokongan yang cukup. Perikatan Nasional kini ibarat telur di hujung tanduk. Penularan COVID-19 mendedahkan betapa buruknya sikap majikan-majikan di Malaysia yang selama ini mengutamakan pekerja asing berbanding dengan pekerja tempatan. Hari demi hari, kita didedahkan dengan data dari Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa kita berhadapan dengan penularan wabak itu dalam kalangan pekerja asing. Keadaan ini berlaku ada kaitannya dengan keadaan penempatan mereka yang sesak yang disediakan oleh para majikan yang tamak dan hanya mementingkan keuntungan semata-mata.
Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC J. Solomon baru-baru ini mengecam Kerajaan Pimpinan Perikatan Nasional kerana menangguhkan pelaksanaan pindaan Akta Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 dari 1 Jun ke 1 September. Pindaan akta tersebut telah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada 15 Julai 2019. Kata Menteri Sumber Manusia ketika itu, M. Kulasegaran, pindaan itu dibuat sebagai memenuhi janji Kerajaan Pakatan Harapan bagi memastikan perlindungan hak pekerja di Malaysia setara dengan piawaian antarabangsa. Bagaimanapun, dari sudut lain, MTUC melihat Menteri Sumber Manusia tidak mampu menjaga kebajikan pekerja dan hak kesatuan. Presiden MTUC Datuk Abdul Halim Mansor berkata, menteri sebelum ini gagal memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja, khususnya dalam tindakan meluluskan pindaan kepada Akta Perhubungan Perusahaan IRA. Beliau gagal mengadakan rundingan dengan Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan MLAC yang diwakili oleh MTUC dan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Malah beberapa kali membelakangkan semangat privatism yang terkandung dalam Piagam Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO. Beberapa pindaan IRA yang dipersetujui sudah diluluskan Parlimen Oktober lalu yang dilihat akan membawa kepada tindakan memecah belah kesatuan serta melemahkan gerakan kesatuan sekerja Malaysia, katanya seperti dipetik Berita Harian. Abdul Halim juga berkata menteri yang baharu haruslah seorang yang peka terhadap permasalahan pekerja dan bukannya merestui tindakan memecah belah persatuan, malah memahami keperitan hidup pekerja selain proaktif merapatkan jurang pendapatan mereka. Adakah MTUC akan mendapat apa yang mereka impikan untuk pekerja-pekerja swasta di Malaysia? Tidak. Selagi kerajaan Malaysia menggunakan kriteria kekananan seseorang dalam jawatan parti untuk jawatan menteri berkenaan, selagi itulah masalah dalam sumber manusia tidak akan selesai. Lebih-lebih lagi apabila lantikan seseorang menteri itu berasaskan kaumnya. Menteri Sumber Manusia kini, M. Saravanan, merupakan timbalan Presiden MIC. Kerajaan harus sedar kaum India bukan lagi pekerja di estate-estate atau buruh membuat jalan raya yang memerlukan seorang Menteri Sumber Manusia daripada kaum mereka untuk memperjuangkan nasib mereka. Jika kerajaan benar-benar ingin melihat warga tempatan, khususnya orang Melayu dan Bumiputera terlibat dalam sektor swasta, maka budaya lantikan menteri berasaskan kaum ini harus ditamatkan segera. Ahli Parlimen Melayu atau Bumiputera mampu menjadi Menteri Sumber Manusia atau Sumber Air. Kedua entiti itu amat dekat dengan orang Melayu Bumiputera yang berhadapan dengan masalah pengangguran dan sumber air bersih. Sementara itu, Ahli Parlimen Bukan Melayu layak dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan yang dilihat secara tradisinya dipegang oleh Ahli Parlimen Melayu. Kita juga percaya Ahli Parlimen Bukan Melayu berupaya menarik ramai pelancong jika diberi peranan sebagai Menteri Pelancongan dan menarik pelabur asing jika memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Beranikah kerajaan membuat reformasi total ini dengan mengubah sikap mereka sendiri sebagai pemimpin parti politik? Dalam Perikatan Nasional, kita tidak nampak apa-apa keistimewaan kepada mereka selain menteri sibuk mengagihkan ghanimah demi kepentingan diri. Justru pemimpin Pakatan Harapan harus berani berubah, bukan hanya menonjolkan diri sebagai pejuang bangsa masing-masing sahaja. Kita tidak mahu individu seperti pemimpin Hindraf, Simpatisan The Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE, Parti Komunis Melaya, PKM, gerombolan Daesh, ISIS dan lain-lain dalam kerajaan. Pakatan Harapan jika kembali memerintah negara, hendaklah bekerja untuk rakyat sebagai hakikat modal insan, bukan untuk idealisme pribadi. Rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.